300 lot untuk dijual. Itu harga dia. Dan last price ataupun harga yang terakhir transaction adalah pada harga RM14.50 dan changes ini adalah perbezaan harga di antara close semalam dan juga pada harga last. Harga last maknanya dia naik pada berbanding dengan semalam. Harga semalam adalah 14.3, close hari ini ataupun last hari ini adalah 14.5. Jadi ianya adalah kenaikan sebanyak 20 sen. Volume ini adalah jumlah transaksi, iaitu jumlah yang telah diniagakan ataupun bertukar tangan. Dan TOP ini adalah Theoretical Offering Price. Tuan-tuan boleh lihat TOP ini hanya pada pukul 8.30 sampai pukul 9, pukul 2 sampai pukul 2.30 dan pukul 4.45 sehingga 4.50. Barulah yang TOP ni akan bergerak akan bergerak dan juga akan berfungsi. Yang masa lain dia tidak begitu, ianya tak ada fungsi lah, maknanya dia tak bergerak. Okay, the opening price dalam 14.3. Last accumulated LACP is stand for apa benda bang, saya pun lupa dah apa LACP ni. Tapi ini pun what's LACP? LACP, saya pun lupa benda dah. Last accumulated closing price. Last average apa dia? Adalah, tapi dia pun tak begitu signifikan betul tak penting tak penting sangatlah. Tak penting sangat. Okey. Buy and sell ini iaitu apakah yang berlaku ataupun transaksi yang berlaku sebelum ini. Maksudnya contohnya seperti ini Contohnya pada last 14.5 ni. 14.5 ni dia ni adalah harga jual pun ataupun harga beli Jadi yang ini adalah harga jualan. Bermakna transaksi itu berlaku di tempat harga jualan harga jualan. Okay, ini adalah changes in term percentage iaitu 1.4 dan last volume. Last volume maksudnya berapakah jumlah transaksi yang berlaku yang terakhir sekali. Trade ini bermaksud berapa kali tangan ataupun pertukaran tangan trading tu how many time they exchange hand change hand. Dan ini waktu yang terakhir, value ini dalam ringgit, dan ada kategori ini adalah syariah, ada syariah, dan ini pun adalah yang tak penting Jadi tuan-tuan boleh adjust ataupun nak adjust nak adjust screen ni ataupun kolom-kolom ini dengan kita klik kat sini dia akan maximize. Bila sini kita boleh adjust kat sini. Kalau contohnya kita tak nak apa benda apa kita tak nak contohnya kita nak TP lah, kita boleh cross, kita bubuh kat sini, dia tak ada lah, jadi dia akan hilang TP tersebut. TP dah tak ada. Ada lagi. Mana pula dia ada lagi. Lepas tu dia hilang dah. Okey. Ni TP. Okey, kita pindahkan dia ke sebelah. TP dan kita kena save dulu save. Okey, dia akan pergi ke situlah. So itu adalah apakah yang ada di sini Yang ada di sini maksudnya yang kolom-kolom ini Yang kolom-kolom di sini apa yang ada di sini, dan kemudian saya nak tunjuk macam mana kita nak beli dan kita nak jual Macam kita nak beli, kita nak jual. Okey, saya make it bigger sikit jadi tuan-tuan boleh nampak yang atas ni. Yang atas ni boleh nampak okey. Jadi tuan-tuan boleh nampak yang kat atas ni Okey. Dan kalau kita lihat di sini di atas ini dia ada kod, kita berikan kod dengan keluarlah quotation ini Kemudian okey, sebelum saya beli, saya tunjuk apa macam mana kita nak buat watchlist dulu. Contohnya katakan saya bagi kepada tuan-tuan 20 ataupun 10 counter-counter yang melebihi 10%, yang naik 10%. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi kita buat watchlist. Contohnya seperti ini. Kita create satu watchlist. Contohnya hari ini kata kita create watchlist hari ini. Okey, Jun katanya. Jun 2020 contoh 2020. Jadi kita create. Dan selepas kita create, kita nak tambah yang
saham-saham tersebut yang ada di situ, kita boleh tekan di sini, iaitu edit di sini. Contohnya kita nak tak front can, kita tekan front can ni, dia akan masuk dalam watchlist. Masuk dalam watchlist, watch di mana? Oh, dia June 10. Okay, kita add saja. Kita nak tak Haji. Okey, Haji kita add lagi. Kita add di sini. Kan? Jadi itu terpulang banyak mana tuan nak letaklah untuk watchlist tuan-tuan dan puan-puan. Itu untuk watchlist. Jadi bila kita nak tengok watchlist ni, kita pergi saja ke watchlist dan kita view watchlist di sini, yang dia akan keluar hanyalah counter-counter yang apa yang tuan letak di situ sahaja ya. Jadi ini lebih mudah. Dan saya sarankan tuan-tuan buat watchlist. Contohnya bila nak trade, kita concentrate untuk mungkin 5 sampai ke 10 counter sahaja ya. Sebab kalau tengok yang lain ni, tengok semua sekali banyak sangat ya, 970 counter ya. Jenuh kalau kita tengok. Jadi bila kita tengok di sini, kita mudah. Contohnya kita buat 5 counter sahaja ataupun 10 counter. Okey, itu bagaimana kita nak buat watchlist ya, watchlist. Dan di sini pula adalah stock info. Stock info kita nak tahu contohnya apakah yang ada di dalam stock info ini. Dia akan ada di sini lah. Okey, sebelum kita pergi itu, kita pergi yang penting dulu. Kita pergi yang penting dulu, maksudnya kita pergi macam mana kita nak beli dan macam mana kita nak jual ya. Kita nak beli dan kita nak jual dulu. Okey. Katakan saya nak membeli counter apa ya, counter front can. Okey, front can naik hari ini naik apa changes naik 19 sen front can hari ni ya. Okey, katakan saya nak beli harga front can. Jadi kita boleh pergi, kita tekan sini buy. Kita tekan kat sini okey, buy. Okay, dia akan keluar ni. Dan kalau kita tekan sell, dia akan jadi warna lain ya, warna merah ya, warna merah. Kalau sell warna merah, buy dia jadi warna hijau ya. Jadi supaya kita tak buat mistake ya. Okey. Dan di sini kita boleh buat ataupun kita boleh membeli dan juga menjual. Contohnya di sini kalau tuan-tuan buka di sini, dia pastikan yang nama di sini, account number di sini adalah account number tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini saya pakai ni account orang lain ya, saya pakai. Ini anak saya. Okey, jadi akan ada di sini dia ada dia punya limit banyak mana yang tuan-tuan boleh beli. Terpulang kepada duit tuan-tuan letak 10,000, dia akan dapat 10,000, letak 500,000, dia akan keluar 500,000 kat sinilah. Ini adalah nama syarikat dan ini adalah action buy atau sell. Di sini kita boleh tukar, kita tukar di sini sell, dia pun boleh juga, dia akan jadi tukar sell, buy and sell lah. Okey, ini adalah buy. Dan ini adalah harga ya, harga dan sebagainya ya. Okey, kita tengok kaunter apa yang ada, apa kaunter yang hari ini yang tengah naik. Okay, plus Armada, Balesto. Okey, saya tengok Balesto, apa harga Balesto ya. Sekejap kita tengok tuan ya. Balesto. Okeylah, kita tukarlah, kita tukar Balesto. P-E-L-E-S-T-O. Okey, Balesto. Harga sekarang ni Balesto. Ini ada harga ya. Di atas ni adalah harga dia, iaitu 17 sen setengah dan juga 18 sen. 17 sen 18 sen, ini harga dia. Ini adalah jumlah yang nak membeli dan ini adalah jumlah order yang ada. Bermakna 20.9 million ini adalah sebanyak 91 order ya. 91 order atau kita panggil tiket dan 91 tiket. Dan di sini untuk 51,000 juta ini adalah 535. Ini yang jual pula. Yang dibeli ya. Yang ini semua kumulatif. Kumulatif maksudnya campur semua tiga-tiga ni dapat yang ni lah. Kita boleh ini juga kumulatif. Yang ni sama juga 2.25 million ni kumulatif ya. Untuk akaun yang sekiranya tuan-tuan untuk memerlukan ataupun nak tengok lebih panjang lagi ya. Yang ini level ni yang tengok ada 3 level saja. 1, 2, 3 ya. 3 level saja. Kalau tuan-tuan nak tengok lebih, nak tengok 5 level, tuan-tuan boleh bayar sedikit dan boleh dapat sampai 5 level ya. 5 level. Ataupun boleh bayar lagi, boleh nampak sampai 10 level. Dan kalau tuan-tuan subscribe ataupun ada Bursa Station, tuan-tuan boleh melihat sehingga 10 level. Yang ini kita panggil market depth ya. Market depth 10 level. Sampai 10 level market depth tengok. Tapi sebenarnya walaupun 3 level pun sudah memadai ya. Kecuali kalau tuan-tuan ni trade besar sangat ya. Itu lainlah sikit nak tengok. Kalau nak tengok level-level yang lain. Okey, baik, kita pergi cara kita nak beli.
Okey, Velesto kita nak beli, Velesto beli kuantiti berapa kita nak beli. Contohnya kita nak beli 10,000 unit pula. Nak beli 1,000 unit. Kalau 1,000 unit bermaksud jumlah dia adalah berapa kita nak beli berapa lot lah kita nak beli. Katalah kita beli 5,000 lah. Kita beli 5,000 unit. 5,000 unit dengan harga sekarang ini harga dia 17 sen setengah, 18 sen setengah, 18 sen ya. Kita nak belilah dengan harga 18 sen. Jadi dengan kita boleh lihat di sini terus ada kita beli 5,000 unit 18 sen, harga dia di sini harga lebih kurang RM900 ya, lebih kurang RM900 yang itu adalah gross ya, belum lagi campur dengan brokerage dan sebagainya. Ya. Dan kita nak beli, kita kena ada sekejap ya. Where's my phone? Oh, okey. Sekejap ya, tengok. Mana pula lah saya punya okey, alright. Okey. Dan kita nak beli 18 dan juga dan dari sini kita dah ada order di sini, kita buy 5243 Velesto 5,000 18 sen dan kita kena letak pin ya. Kita kena letak pin. Sorry. Oh, maaf. Okey. Kita letak pin number. Ya, pin number tuan-tuan akan dapat semasa tuan-tuan daftar ya. Tuan-tuan dia akan minta buat pin number. Dapat pin number dan kita terus boleh beli ya. Kita terus beli, kalau kita tekan di sini dia akan save ya. Dia akan save. Kalau satu hari kita tekan dekat sini, tak perlu lagi kita key in setiap kali nak key in, tak perlu lagi. Mungkin lepas kita log out baru kita in. Setelah kita log in, dia tak boleh tukar lagi pin number tu. Contohnya di sini, okey, kemudian kita belilah. Okey, kita beli. Okey. Sebelum kita beli dia akan keluar seperti ini, kecuali tuan-tuan ada ni skip ya. Kalau tekan skip ni, ini tak keluar. Tapi lebih baik jangan tekan skip tu. Jadi kita nampak kita punya order, boleh kita check ada sekali ya. Jangan buat mistake. Account number, order type, buy dan limit dan validity 1 hari, buy order price 18, order quantity 5,000. Kita tekan OK. Jadi dia punya ticket number, your order, buy, dia tahu ya, validity dia submitted ni, semua dah keluar kat sini ya. Semua sudah keluar di sini bermaksud dia order itu pun telah pun dihantar. Soalannya, betul ke order saya dihantar? Ada ke? Nak tengok kat mana ya? Kita tengok kat order book. Tengok order book, order status. Kita tekan order status, dia akan keluar. Nampak dah keluar dari sini. Ini kita dah keluar, iaitu apakah yang telah kita order, dia keluar di sini. Okay, jadi dia keluar di sini dan juga kita pending ya, pending. Pending kenapa pending? Sebab sekarang ini adalah pukul 1.03 ya. Jadi market tak buka lagi. Market hanya buka pada pukul 2. Pukul 2 nanti baru dia masuk order tu. Tuan-tuan boleh juga key in, contohnya nak key in tengah malam ya, bangun tengah malam, bangun pukul 3 pagi dan lepas main tahajud ada dapat ilham nak beli saham contohnya kan. Boleh key in juga ya. Boleh key in dan juga tetapi key in batu mana pun dianya akan pending, dia keluar pending dan dianya akan masuk hanya dalam masuk ini selepas pukul, kalau pagi pukul 9, pukul 8.30 lah. Kalau petang tengah hari macam ni pukul 2 baru dia masuk. Okey. Jadi kita dah order di sini, dia soalannya saya nak tukar lah kan. Kalau nak tukar macam saya nak tukar pula. Bila tukar tak kena, saya nak tukar contohnya okey, kita nak tukar ya. Kita nak tukar, kita revise. Tukar, kita revise. Kita revise tukar ni, contohnya saya tak nak beli 5, saya nak tukar beli hanya 3 je sebenarnya. 3 saja ya. 3 saja saya revise. Dan bila kita revise, saya okey. So dia dah replace successful ya. Tak successful dan kita tengok kerja. Dia tadi 5 kan, dia sudah jadi 3 sahaja. Jadi itu adalah yang boleh yang kita revise ataupun kita nak buat apalah. Ataupun saya nak cancel, tak nak lah, tak ready lah. Tak ready ke, saya nak beli harga lain ke ataupun saya nak revise, saya nak cancel. Saya nak tekan cancel dan kita tekan cancel. Tekan cancel ini, saya okey dan kita dah submit order cancel by client. Jadi order status cancel. Jadi itulah caranya untuk kita membeli dan menjual pun sama juga.
cara yang sama juga, itu bila kita nak benda menjual, kita buat benda yang sama, cuma tekan butang yang sell dan juga tekan butang buy. Itu saja yang untuk buy dan sell ya. Jadi untuk membeli dan menjual yang paling mudah adalah orang ada juga orang tanya ya, harga berapa ni, banyak harga nak beli mana satu ni ya. Ada yang 287, 288, 286, 286 nak beli yang banyak mana ya harga yang ni yang contohnya. Kan beli harga yang teratas. Kalau tuan-tuan nak beli kan ambil ask price ya. Nak jual kepada bid price ya, yang tu yang termudah ya. Itu adalah yang paling mudah sekali. Maknanya beli pada harga penjual dan kita jual kepada pembeli kan. Jadi itu akan terus dapat ya. Ya, tetapi boleh kat saya beli harga lain, saya tak nak harga ni, mungkin harga ni 286 kita mahal sangat kot, saya nak beli 280 pun boleh juga ya. Contohnya macam ni, in front can saya nak beli instead of harga bukan 286, saya nak tukar, kata saya nak beli 280 contohnya, 280. Saya nak tunggulah, kalau tunggu dapat lah, tak dapat pun tak apalah. Kan, jadi saya nak tunggu 280. Boleh ke? Boleh. Kan? Pun tak boleh ke? Boleh, tak ada masalah ya. Boleh. Kan? Kalau kata tuan nak beli lagi mahal pun boleh, tapi dia akan dapat harga 286 lah. Okay. Contohnya katakan saya nak beli harga lebih rendah lah. Harga front can harga sekarang 286. Tak, saya kata saya nak beli harga RM2 78 sen contohnya, atau 280 lah. 280 Saya nak beli harga 280 contoh 280. Saya nak beli harga 280, saya nak beli sebanyak 2000. Okey, 5,000 lah. Saya nak beli 5,000. Okey, saya nak beli 5,000. Ini duit 5,000 unit dengan harga 280, value dia adalah 14,000 14,000 saya nak beli. Tapi saya nak beli, kalau saya tak dapat hari ini, besok pun saya nak beli juga besok juga. Besok pun saya nak beli juga. Kan sampai dapat. Jadi, macam mana saya nak buat? Okey, dekat sini ada arrow dekat sini, kita tekan arrow di bawah ya. Ini full view. Kita tekan arrow ke bawah, dia akan jadi lebih besar. Okey, kita naikkan sikit bagi nampak jelas sikit. Okey. Dan kita pergi ke validity sini. Validity di sini iaitu ada GTD. Kita tekan GTD, dia akan keluar date ataupun kalender. Dan kita boleh set berapa lama. Okay, saya nak beli selama seminggu contohnya, sampai hari Rabu depan, sampai 10 hari bulan. Okay, sampai 10 hari bulan, setiap hari saya nak beli iaitu 5,000 front can dengan harga RM2.80. Jadi saya tak perlulah besok saya tunggu masukkan lagi. Selagi tak dapat, saya akan masuk ya. Sampailah kepada 10 hari bulan ya. Jadi saya letak sini beli. Saya pun beli. Okey, beli, dia tulis sini front can beli, tanya. Tengok di sini ya, dia keluar berbeza ya. Tadi tak sama ya. Account number, order type, validity. Validity lain ya. Tadi day ya. Tadi dia tulis validity adalah day. Sekarang ini validity dia tulis berapa tarikh, berapa hari bulan. Order price, quantity, minimum. Yang ini tak payah usik ya. You tak boleh main tu, jangan usik apa-apa. Dan tekan OK. Tekan OK, dia pun terus hantar. Check kat mana? Kita check balik dekat order book. Ya, order book, tengok order status. Dan kita nampak di situ, yes, ada. Itu front can, buy, limit dan GTD ya. Tadi day ya, nampak ya. Day, sekarang ini adalah GTD ya. Dia punya adalah pending. Pending kerana apa? Kerana dianya masih market masih belum buka lah. Okay, pending. Boleh tukar tak? Boleh ya. Kita boleh tukar, kita boleh cancel dan sebagainya. Kita nak cancel pun kita boleh cancel, kita tukar. Contohnya kita cancel. Kan? Kita cancel balik. Segera cancel lah ni. Segera cancel. Dia akan, you want to cancel the order? Yes, the order is cancel. Jadi kita ni, dia nampaklah. Limit tu, order tu adalah cancel. Okay. Itu adalah untuk membeli dan untuk membeli. Kalau menjual pun sama juga. Kalau menjual pun tuan-tuan boleh sama juga, tapi saya tak bagi contoh tak ada sebab saya dalam ini tak ada stok nak jual. Dan nak jual tak boleh jual. Jadi tapi sama saja dia punya cara-cara dia untuk membeli dan menjual. Yang ni kita boleh switch sama toggle ataupun daripada full view kepada view yang lebih kecil pun boleh kan, tak ada masalah untuk itu ya. Daripada full view ataupun this view yang lebih small, contohnya macam ni ya. This alamak, ini mana pula dia? Oh sorry, sini. Ini view dia yang lebih kecil lah. Yang boleh nampak ya. Kalau tuan-tuan boleh nak
cepat kita boleh refresh trading ni, kita akan keluarkan refresh trading limit dan juga di sini semua. So itu adalah bagaimana cara untuk membeli dan menjual, bagaimana menggunakan limit day trading ataupun day saja untuk yang dia punya validity adalah untuk 1 hari, ataupun menggunakan untuk validity yang masa yang lebih panjang ya. So berapa lamakah kita boleh letak GTD ya? GTD kita boleh letak selama maksima 30 hari. Apa yang akan berlaku adalah kalau katakan harga itu sampai kita dapatlah. Kalau tak dapat, hari yang ke-30 selepas, hari ke-30, order itu akan dikeluarkan daripada senarai. Maknanya kita kena renew balik order tersebut. Ya. Itu adalah order untuk GTD. Okey. Dan kita dah saya tunjuk dekat mana, order dekat mana saya dah tunjukkan. Di situ, order book. Okay. Kemudian, biasa ni soalan-soalan very frekuensi. Saya dah masuk duit. Mana duit saya ni? Tak nampak pun. Okey, nak tengok kat mana duit saya? Okey, kita tengok kat sini. Tengok di report ya. Di report ni, tuan-tuan boleh tengok kat report ni, client summary. Client summary ni akan ada semua apa saja yang tuan-tuan aktiviti yang tuan-tuan buat akan ada di sini. Contoh, ya. Pada 2 hari bulan 7 bulan 5 ya. 7 bulan 5 iaitu masuk duit. Saya masuk duit sebanyak berapa ringgit? RM200. Ada kat sini. Tu je. Trust money. Di sini ada due from you dan due to you ya. Saya ulang sekali, iaitu due from you and due to you. Jadi kita nak tengok mana? Soalan dia, saya nak bayar ke ataupun duit saya ada dalam akaun? Okey. Kalau tuan-tuan kena bayar, dia akan tulis di sini due from you. Bermaksud yang tu adalah jumlah yang tuan-tuan kena bayar. Kalau due from you, ya ini adalah jumlah yang tuan-tuan yang ada duit ya. Duit yang ada di dalam akaun ya. Dan juga untuk di sini atau sistem di Bursa Malaysia iaitu kita menggunakan sistem T2 ya. T2 maksudnya adalah trading day campur campur 2 ya. Okey, nak tanya kat admin. Admin, tuan record tak this session? Okey, thank you. Terima kasih. Okey. Jadi T2 bermaksud contohnya katakan saya beli satu saham hari ini harga RM1. Semalam saya beli ya. Saya beli juga hari ni lah. Tak apalah, hari ni pun tak apalah. Saya beli saham harga ni RM1. Kan? Naik sampai RM2 saya jual. Saya ada untung. Saya ada untung RM1. Kan? Dalam ini dia akan keluar kat sini nampak di sini RM1. Tetapi di sini dekat walaupun di sini tulis RM2 dah untung kat situ, tetapi wang tersebut tuan-tuan dan puan-puan hanya boleh gunakan 2 hari kemudian. Kenapa hari itu dia boleh masuk? Ya? Duit itu hanya masuk 2 hari kemudian. Walaupun dah ditunjuk di sini. Ya. Kemudian maksudnya pada hari ini, hari Rabu, Khamis, Jumaat. Maksudnya hari Jumaat atau hari Isnin, barulah benda-benda itu boleh digunakan atau nak keluarkan ke ataupun semua boleh. Ya. Okey. Macam nak buka client summary pula dah. Okey, ulang sekali ya. Ulang sekali. Nak client summary kita buka tengok kat report ya, dekat report. Dan report ni tekan sini. Okey, keluar situ client summary, dia ada keluar tu dan tekan client summary. So dia akan keluar di sini, ni adalah keluar client summary, macam mana kita nak tengok ada di sini. Ya, due from you dan due to you. So ini adalah semua transaksi tuan-tuan dan puan-puan mengenai duit semua ada di sini. Dan contohnya tuan-tuan masukkan duit kan. Saya dah masukkan duit 10,000. Ada ke tak ada kan? Jadi kita tengok dekat sini. Ada transaksi dia akan tulis sini. Ada kita masuk ke tak masuk, dia akan keluar dekat sini lah. Dan kalau tak ada lagi, kena telefon lah. Bagi tahu kami, kata saya dah masuk duit. Saya dah hantar slip ya. Bila tuan-tuan masuk duit, bank in duit, mesti hantar slip kepada kami ya. Untuk pengesahan. Dan pastikan tuan-tuan masukkan duit itu daripada akaun tuan-tuan sendiri ya. Bukan dari akaun mak bapa, akaun bini, akaun girlfriend dan sebagainya ya. Pastikan ataupun akaun syarikat dan sebagainya. Pastikan ianya daripada duit tuan-tuan sendiri atau akaun transfer daripada akaun tuan-tuan sendiri. Kalau duit itu duit orang lain atau duit syarikat ke ataupun duit perniagaan daripada akaun lain, transfer duit tersebut ke akaun tuan dahulu, baru transfer ke akaun Interpacific ya. Nah, ini adalah ada rules ataupun peraturan-peraturan daripada Bursa Malaysia. Kalau tidak jadi masalah yang pula timbul ya, macam-macam kena buat declaration dah, kena refund dah macam-macam ya. Okey. Itu dari segi summary of client outstanding position ya. Ini dia ada tulis kat sini. Okay, kemudian tuan-tuan juga boleh print dan
apa position dari sini lah. Okey, kemudian okey, kita pergi pula ke next report. Report apa yang lagi? Report lah monthly statement. Monthly statement ini iaitu yang tuan akan dapat, biasanya dulu kita hantar dengan post ya. Jadi sekarang ni kita dah tak hantar dengan post, kita hanya hantar melalui dalam portal sahaja. Jadi tuan-tuan boleh tengok di sini, boleh print dan sebagainya. Nak printing, kita tekan ni boleh print lah. Yang ini ada tulis ini receive dari client, contohnya ini kerana ini bulan lepas ya. Dia di bank in bulan lepas, dia keluar di sini. Bila tuan-tuan bank in dan sebagainya ya. Jadi so far lah dalam sejarah saya bekerja di sini, belum pernah ada lagi duit hilang. Cuma yang duit hilang mana tak report sajalah. Mana dia tak report, bermaksud bila dia tak beritahu kepada kami, duit itu tak masuk dalam akaun. Jadi itu pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila bank in duit, mesti hantar kepada kami bank in slip dia supaya duit tersebut dimasukkan ke dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan untuk apabila tuan-tuan bank in duit sahaja, kan hantar slip tersebut WhatsApp kepada nombor admin ya, nombor saya punya admin iaitu 013 398 9556 ya. Saya ulang lagi sekali, 013 398 9556. Jadi bila dah masuk duit, hantar WhatsApp ke nombor tersebut iaitu bank in slip tuan-tuan dan puan-puan. Sekurang-kurangnya seboleh-bolehnya PDF ataupun kalau kata mana dapat PDF, tangkap gambar pun boleh lah, kita terima, tak ada masalah ya. Boleh print screen atau tak gambar pun boleh ya, gunakan handphone tak gambar nombor tu dan pun boleh juga ya. Baik, itu adalah dari segi client statement, monthly statement. Okay, so the next one, apa pula saya nak tunjukkan dalam ni sekejap ya. By order, okay, tengok kat mana. Okay, order, statement, okay, statement. Okay, jadi kita balik kepada sini juga nak tengok apakah yang apakah ada ciri-ciri lagi yang ada dalam ini ya. Banyak ciri-ciri ada di sini yang setengahnya adalah penting dan setengahnya sangat berguna kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya dah tunjukkan untuk buy dan sell, saya dah tunjukkan order book, saya dah tunjukkan report ya. Kemudian bila tuan-tuan dah beli saham, ya see, mana saya tengok saham saya ni? Ada ke sahamnya? Kita tengok dekat portfolio. Tengok portfolio ni, kita tengok equity portfolio dan di sini akan keluar, kalau tuan-tuan beli saham, dia akan keluar kat sini lah. Tapi dalam akaun ni tak ada saham ya, dia kosong lah. Jadi kalau tuan-tuan yang ada tu, dia akan keluar di sini apa saham tuan-tuan yang ada ya. Semua ada. Selain daripada di sini, kan, tuan-tuan boleh juga melihat akaun tuan-tuan ataupun saham yang ada, iaitu dengan mendownload ya, gunakan Bursa Anywhere ya. Bursa Anywhere, download satu apps melalui handphone boleh, melalui Android boleh, melalui apa tu iPhone pun boleh, iaitu Bursa Anywhere, dan tuan-tuan boleh lihat juga apakah position tuan yang ada di dalam akaun CDS tuan-tuan buat ya. Tapi itu hanya untuk saham sahaja. Duit tak di situ ya. Duit kena tengok dekat report ya. Dia dekat report iaitu client summary atau monthly statement. Dia nak tengok saham, kena tengok dekat portfolio statement. Okey. Dan juga ada di sini juga portfolio statement ini iaitu realized gain ataupun losses, maknanya yang kita dah jual sebelum ini pun masih ada lagi rekod disimpan di situ ya. Okay, itu adalah portfolio, report dan order book. Okey. Selain daripada itu, contohnya kita nak tahulah front can ni kan. Front can ni kita nak boleh tahu, mengetahui apa benda front can ni. Jadi kita boleh tekan stock info. Stock info di sini, dia akan tekan di sini, dia akan keluarlah. Dia akan keluar apa dia front can ni. Info front can ni, nama penuh dia, syariah tak syariah, trading dekat main board ya. Dekat sini kita ada tiga board ya, tiga papan utama, tiga pasaran utama, iaitu main board, Ace Market dan juga Lead Market ya. Contohnya macam Grid Tech di sini. Grid Tech ni dia adalah, kalau kita tekan Grid Tech ni, kita tekan Grid Tech, kita stock ini saya dah set lain ya. Okey, tengok. Tuan tengok lagi sekali ya. Okey, kita tengok lagi sikit. Tengok dekat sikit lah. P Metal dia punya stock info, dia tengok ianya adalah Press Metal Holding, nama penuh dia, FBNK dan trading board dia adalah main market, main ya. Sekarang kita tengok pula Grid Tech. Okey, Grid Tech ini stock info, active syariah, mid small cap, trading board is market. Dia ada tiga market
market di sini, ada Ace market. Dan color dia pun berbeza ya. Tetapi tak perlu risau tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dia sama sahaja antara Ace dan main market, tidak banyak beza, cuma perbezaannya adalah sebab tu entry ya. Untuk listing dekat main market dianya lebih stringent ataupun lebih ketat lagi ya. Okey. Kita pergi ke sini dan apakah ciri-ciri yang ada? Ciri-ciri yang ada dekat stock info ini ya. Ada banyak ciri-ciri yang ada di stock info ni yang sangat penting untuk tuan-tuan mengetahuinya. Yang pertama kita tengok syariah tak syariah, ya di sini. Mid cap, ya sebab dia mid a small cap. Kemudian sektor. Sektor mana? Okey, sektor dia kat sektor teknologi. Dan ini adalah ISIN code, lot size, share issued, maknanya jumlah mana share yang ada di dalam yang dikeluarkan oleh syarikat tersebut. Market cap bermakna harga sekarang kali dengan jumlah ini dapat market cap iaitu nilai saham tersebut ataupun harga saham tersebut keseluruhannya. Dan ini adalah harga yang tertinggi boleh pergi pada hari ini, dan ini harga terendah. Ini kita panggil ceiling dengan floor ya, ataupun ceiling dan floor, ataupun kita limit up atau limit down ya. Dan ini adalah NTA itu net tangible asset, nilai harga dia NTA. Ini okey, ini adalah transaksi ya, transaksi banyak mana transaksi yang berlaku hari ini. Jumlah dia sebanyak 2.6 juta yang telah berlaku transaksi, dan ini adalah buy rate. Lebih tinggi buy rate ini bermaksud lebih ramai orang membeli ya. Saya ulang sekali, kalau buy rate ini tinggi bermakna lebih ramai orang membeli. Contohnya di grid tag pada hari ini 53.52%, bermaksud lebih daripada 50% transaksi yang berlaku pada hari ini adalah membeli ya, bukan menjual, membeli ya. Ada total volume beli, ada jual, buy transaction. Ini total transaction ini ya, ini volume ya. Volume maksudnya jumlah yang ditransaksikan, tetapi ini adalah jumlah yang berlaku ya. Jumlah yang berlaku, transaksi yang berlaku. Number of transaction. This one is volume of the transaction. Harga tertinggi, harga terendah, day spread. Day spread maksudnya antara perbezaan antara harga tinggi dan harga terendah, dan market average price. Market average price bermaksud berapakah harga average yang digunakan dengan volume ini, dia dapat average price di sini ya. Okey. Dan antara sebab yang paling mudah untuk kita tengok adalah kalau kata market average price ini, kalau harga lebih tinggi dari market average price, bermaksud dia tengah naik lah. Okay. Dan ini harga 52 minggu tertinggi, yang ini 52 minggu terendah, dan ini adalah spread ataupun perbezaan antara tertinggi dan terendah. So ini adalah beberapa perkara yang tuan-tuan boleh lihat ataupun yang boleh kita tengok di dalam stock info. Okay. Ini sebelah ni adalah dia punya carta untuk stock info, carta, dan ini adalah untuk intraday ya, ataupun satu hari ya, satu hari. Kalau kita nak tukar, kita tukar kat sini lah, tukar untuk 5 minit ke, nak tukar kita nak tukar lah, tukar 5 minit lah. Apa sangat? Okey, ini untuk 5 minit. Ataupun saya nak tukar sejam, setengah jam, 30 minit contohnya. Okey, ini adalah 30 minit ya. Itu terpulang kepada tuan-tuan, nak tengoklah, terpulang ke cita rasa tuan-tuan dari sini. Di sini ada arrow ya, sebelah arrow ni, tengok ni sebelah kanan ni ada arrow. Arrow dia kecil, tak nampak sangat je. Dia kena tengok sikit, perhati sikit arrow ni, dia tekan arrow ni, dia akan, barulah dia akan keluar atas yang bar di atas ni ya. Okey, itu dari segi info. Kemudian dari segi time of sale. Time of sale, bilakah berlakunya transaksi tersebut ya. Ini ada time dia, semua ada di sini. Itu pukul berapa, pada pukul 12:38 saat. Orang berlakunya transaksi di buy. Buy maksudnya adalah jual ya. B itu maksudnya berlakunya transaksi di tempat berjualan ya. Dan jualan dengan harga 345, bermaksud pada waktu itu harga dia adalah 345, 346. Jadi orang jual kepada 345 sebanyak 8,500 unit ya. So itu adalah volume. Okey, itu time and sale. Dan business done. Business done ini itu pada harga ya, harga dia berapa? Harga 346, adakah harga itu membeli ke menjual, semua di sini ya. Ini di sini. Belian dan jualan, total volume dan juga total number of value. Ini value, ini adalah time business done. Dan price distribution. Maksud price distribution ini ialah pada harga banyak berapa harga, berapakah harga yang ada di situ dan sebagainya ya. Itu adalah dari segi apa ni tadi, stock info ya, stock info. Okey.
Selain daripada stock info, kita juga ada, boleh tengok juga di stock info ini, iaitu di sini juga info ini ada market depth ya. Market depth yang ni sama juga kalau kita tekan buy, tunjuknya bila tekan buy dia keluar yang benda yang sama. Ya, ini market depth ya. Ini juga market depth, dan kalau kita tak nak beli, kita nak tengok market depth saja, kita tekan di sini stock info, kita tekan market depth, dia akan keluar seperti inilah. Jadi ini adalah nombor, ini adalah jumlah tiket, dan ini adalah jumlah belian, ini adalah harga je. Bermakna harga RM3.40 ada 37.8 ribu yang nak membeli, dan jumlah tiket ataupun jumlah orang yang queue adalah 7 orang. 7 orang atau 7 tiket. Dan di sini adalah 341, yang jumlahnya adalah 740, di sini ada 3 orang menjual, 3 tiket. Jadi jumlah as ada 95 ribu, dan jumlah buy, jumlah bid adalah 300 lebih, 343 ribu. Itu adalah stock info dan juga market depth. Dan kalau tuan-tuan nak tengoklah berapakah harganya historical data, boleh tengok sebelum harga-harga sebelum ni, banyak semalam, the day before, semualah ada historical data ya. Ini untuk 50. Kita boleh load sampai ke 500 data. Kita pulang untuk kita periodity dia adalah untuk daily, untuk 1 minit, 15 minit, 30 minit dan sebagainya ya. Ini kalau tuan-tuan ada chart sebagainya, nak buat analisa pun boleh digunakan carta ataupun harga historical data ini tersebut ya. Okey. Kemudian saya nak tunjuk apa lagi ya. Okey, ini ada calculator. Calculator tu. Contohnya kita nak data mana tu? Info ni. Oh, ini real time ya. Ini real time. Data-data ni semua adalah real time. Ini bukan semalamnya. Ini yang sekarang ni. This is real time. Yang sini data yang tuan-tuan tengok dekat platform sini semuanya adalah real time ya. Maksudnya real time lah. Real time ya. Kalau kata contohnya historical data ni pun adalah real time ya. Waktu itulah. Maksudnya kalau macam ni 2 bulan tu real time semalam lah. Bukannya. Yang ini semua adalah real time. All of this are real time. Dan except for historical data lah. Historical data tu tak real time dalam benda lepas ya. Tapi apa pun yang tuan tengok ni memang real time. Okey. Calculator pula, break even calculator ya. Contohnya tuan-tuan nak kira ya, nak kira cepat. Katakan saya nak beli buy price harga berapa ya, saya nak beli okey, apa kata KRG P metal, okey, apa counter saya nak beli ni ya, zam okey. Okay. Sebelum tu. Dan saya nak beritahu lagi sebelum tu, iaitu kita boleh tukar ya tuan-tuan. Kita boleh tukar kat sini. Contohnya kita nak dapatkan mana counter yang paling tinggi naik hari ni. Kita boleh tukar kat sini ya. Kita boleh tukar di sini counter yang paling tinggi naik. Kita boleh nak volume yang paling besar. Kita boleh tukar di sini ya. Sort by ascending, sort by descending, semua boleh ya. Dan di sini sort, kita sort kat sini pun semua boleh ya. Terpulang boleh tuan-tuan nak kita boleh tukar di sini ya. Dia tuan-tuan medal dengan buat dengan ni, jangan risau, tekanlah mana-mana pun di sini. So far belum pernah meletup lagi kan, jadi tak ada masalah ya tuan-tuan, tekan mana-mana pun tak apa. Cuma nak berhati-hati, iaitu boleh tekan untuk membeli dan menjual saja yang berhati-hati sedikit lah. Yang lain tu tak ada masalah, kerana ialah semuanya information saja. Okey, kita bagi calculator itu break even calculator ya, break even calculator. Okey, macam mana contohnya kita nak beli okey, apa kita nak beli ni, kita nak beli okeylah UMW harga sekarang ini 20 UMW harga 225 okey 25. Kalau saya nak beli harga RM2.25 ya, RM2.25 saya nak beli sebanyak 5,000 unit dan brokerage kita tukar kepada 0.42 dan source internet kita break even, kita compute bermaksud dengan kata lain, kalau saya beli dengan harga 225, tuan-tuan jual dengan harga 227, ianya dah cover cost lah. Kan? Contohnya kita di sini tengok di sini ya, 2.25 kita beli, kuantiti kita beli 5,000 dan kita jual dengan harga contohnya RM2, RM2.30 lah kita jual ya. Contoh kita jual sikit, dia beli 25 5 sen saja
dan ini adalah 0.42 internet oriented profit and loss kita kira. Berapa kita punya keuntungan? Kita untung RM117 ya. Terpulang kepada berapa harga tuan-tuan jual ya. Beli RM225, jual RM230. Kalau jual lagi tinggi, lebih tinggilah. Contohnya kalau jual harga RM2.50 contohnya. Berapakah keuntungan? Keuntungan kalau RM2.50, keuntungan lebih banyak 1,000 lebih ya. 1,100 keuntungan. Kalau kita beli RM2.25 dan kita jual dengan harga RM2.50 ya. Itu adalah macam mana kita nak kira ataupun menggunakan break-even price. Yang ini adalah untuk sell price. Kita buy, kita letak sini contohnya kita buy price harga katakan kita pergi 2.25 dan kita 5,000 dan saya nak target profit, saya nak profit lah, saya nak beli 5,000 225, saya nak profit RM500 hari ni. Contoh hari ni lah RM500, banyak mana saya nak beli, saya okey brokerage lebih kurang brokerage 0.42 untuk internet dan kita compute. Jadi tuan kena jual 2.378 atau 2.338, tuan-tuan boleh dapat untung sebanyak RM500. So itu adalah digunakan break-even calculator. Walau bagaimanapun, saya ada hantar dalam Telegram ya, iaitu calculator yang saya buat sendiri, yang mana tuan-tuan boleh kira di situ untuk mendapatkan yang actual ataupun dengan tepat ya. Yang tadi yang saya tunjukkan tadi di calculator di sini, ianya tidak tepat ya, tak tepat ataupun hanya sekadar anggaran sahaja. Dia mungkin ada sedikit perbezaan dari segi harga dan juga dari segi jumlah wangnya. Tetapi gunakan kalkulator yang saya berikan di dalam Telegram, yang itu adalah lebih tepat. Ya. Itu adalah untuk kalkulator. Selain daripada itu, kita juga boleh melihat counter atau kita melihat gunakan carta. Ya. Carta di sini, ada chart di sini. Ya, chart di sini, kita tengok contohnya ada satu, yang pertama adalah intraday chart. Ya, intraday chart yang saya dah tunjukkan tadi. Ini adalah intraday chart. Ini satu hari ya. Satu hari kita boleh tengok di sini macam mana pergerakan dia untuk hari ini. Contohnya grid tag ya. Dia naik dan dia naik. Ini adalah satu cara yang cantik jugalah. Dia naik grid tag ya. Kalau kita nak tukar counter lain, contohnya Velesto. Velesto, Velesto ya. Ramai orang suka counter kecil ni ya. Okey, Velesto ini adalah intraday je movement. Kerana dia hang counter kecil, jadi macam inilah rupa dia. Kena pergerakan harga dia. Ataupun kita nak tengok counter yang membuat penerjunan seperti Pandalela hari ini ya. Iaitu counter comfort ya. Counter comfort. Dan juga counter Care Plus. Kita ambil counter comfort ya. Maknanya dia turun hari ini, counter comfort turun sebanyak 63 sen ya. Sekarang ni 3.12. Jadi dia mula daripada sini pukul 9 pagi dan ke 263 higher sampai hit. Oh yes. Okey, counter tersebut comfort tadi ya, hit sampai limit down ya. Sampai limit down, iaitu okey, saya tunjuk lagi sekali ya. Saya tunjuk lagi sekali. Kita yang ini comfort ya, comfort mana comfort? COMFORT comfort. Ini ya, kita tengok tadi saya sebutkan tadi COMFORT. Tuan-tuan agak bertuah hari ini kerana boleh dapat, boleh tengok yang ni ya. Boleh tengok yang ni sebab jarang counter bila limit up dan limit down ni counter bukan selalu ya. Okey, comfort. Ini comfort. Okey, tengok stock info. Tengok stock info tracker. Tengok dekat mana, ini iaitu ceiling dan floor ya. Ceiling ini macam limit up, floor tu limit down. Nah, jadi dia tadi counter comfort hit sampai limit down ya. Ini adalah intraday punya chart. Dia turun all the way down sampai naik balik, turun sampai dia hit limit down. Kemudian sekarang ni naik balik lah. Dia naik balik sikit sampai balik ke RM3.12. Kan? Jadi okay, saya bukan nak tunjuk yang ini sebenarnya. Saya nak tunjuk chart tadi ya. Jadi ini chart ni yang kita boleh tengok intraday chart. Iaitu macam seperti yang saya tunjukkan ini adalah contohnya sudah comfort lah. Kalau tuan-tuan nak letak benda lain, letak indikator, add indikator ke dan sebagainya, ataupun nak melihat lebih banyak data daripada comfort ini selain daripada hari ini, bila laut kata mungkin 200 data, dia akan bertambahlah data dan sebagainya. So itu adalah intraday chart.
Dan yang kedua ataupun yang lebih nak tengok chart lebih panjang lagi, tengok analysis chart. Chart analisa yang mana kalau kita besarkan sikit untuk memudahkan tuan-tuan melihat, itu chart analisa. Okay. Chart analisa ini ia lebih luas dan kita tekan dekat ujung atas ni, dekat atas ni kita nampak ya, atas ni dia ada arrow kat sini, dia akan keluar kat sini. Jadi mungkin kita nak tengok lebih banyak data. Sekarang ni dia 100, mungkin kita letak 200 data. Luas sikit Kita tarik sikit, besar sikit dan kita tengok di sini dan kita nak tukar, apakah pergerakan dia contohnya untuk 1 minggu. Kita tukar di sini ya, weekly. 1 minggu, ini adalah setiap satu data ini atau setiap satu bar ini, iaitu 1 minggu ya. Dia tuan-tuan convert, dia naik daripada harga 78 sen naik ke sampai harga yang tertinggi iaitu RM4.22 ya. Jadi siapa yang beli tu tanyalah. Kalau siapa yang dalam grup saya, memang saya dah post dah lama dah ni, post ya, banyak kali dah post ni. Dah post convert ni. Jadi sekarang ini market sangat volatile ya. Tuan-tuan kena berhati-hati ya. Walaupun hari ini limit down, tetapi dalam in term of weekly ya, in term of weekly masih lagi naik ya, masih lagi belum lagi menunjukkan penurunan ya. Maksudnya dia walaupun dia ada, kita panggil di sana hampir-hampir menunjukkan gravestone doji, jadi belum lagi ya. Ini baru gravestone short, baru gravestone dari sini ya. Belum ada doji lagi situ. Okey, jadi kita ini adalah macam mana kita nak tunjuk, iaitu weekly ataupun monthly pun boleh juga. Kita boleh tengok ini is in term of monthly punya performance, dan kita biasa kita tengok adalah daily lah, ataupun kita tak tengok shorter time, kita 30 minutes contohnya pun kita boleh tunjuk juga 30 minutes, yang mana ini adalah movement untuk 30 minutes ya, 30 minit pergerakan harga dia. Dan okey, kita balik kata satu hari, one day, 1 hour. Jadi kita nak tengok apa kita nak tengok. Kita nak tengok yang pertama, okey, kita counter comfort ni agak not very comfortable lah dengan counter comfort ni. Jadi kita tukar counter yang lebih selesa, lebih senang sikit. Kita nak tengok contoh counter tenaga nasional. Jadi ia lebih mudah. Dan tuan-tuan boleh letak di sini ya. Kita tukar di sini, contohnya kita nak add indicator. Kita letak yang paling mudah, kita letak moving average. Kita letak moving average, tak simple moving average, dan untuk itu kita boleh tukar setting dia ya. Mungkin dia tanya setting, default setting di sini adalah 14 hari. Jadi kita tukarlah 20 hari untuk lebih kurang 1 bulan, dan kita bagi dia besar sikit, 2, color tak ada tukar pun tak apa. Okey, kita apply dan kita save. Di situ kita boleh melihat berapakah atau bagaimanakah pergerakan counter tenaga nasional bersama dengan counter 20 hari moving average. Untuk moving average ini atau 20 hari ini semudah saja tengok ya, yang senang saja. Kalau kata harga dia di atas moving average, bermakna dia bullish. Kalau kata di bawah, ianya adalah bearish. Jadi sekarang ni bermaksud tenaga nasional sekarang ini adalah masih di bawah penurunan, kecuali dia naik lepas di atas counter 20 hari moving average. Dan banyak lagi yang ini, kalau tuan-tuan boleh belajar semua-semua ini. Saya juga ada menggunakan kelas untuk tuan-tuan dan puan-puan belajar bagaimanakah menggunakan indikator-indikator ini dan apakah tujuan-tujuan indikator-indikator tersebut ya. Dan dia juga di sini juga banyak kita boleh tukar, sama ada kita nak tukar dekat sini, nak tukar Heiken Ashi ke, dia yang dipanggil average bar, atau kita nak tukar kali ke bar ke, ataupun nak tukar hollow ke, ataupun yang lebih advance lagi mungkin kita nak gunakan kagi contohnya. Dan itu pun boleh juga, ataupun kita nak gunakan Renko ataupun dan sebagainya, macam-macam pun kita boleh gunakan. Itu memerlukan kena belajar lagi lah, nak kena belajar ilmu-ilmu ini ada, semua ada ya. Okey. Itu bagaimana nak kita gunakan moving average untuk chart ya, carta yang boleh kita gunakan. Banyak feature-feature yang ada di dalam pack online ni yang boleh kita gunakan, dan tuan-tuan explore macam mana nak kita gunakan dan sebagainya. Okey, baik, kita dah sampai ke hampir-hampir penghujung. Sebelum kita tutup kita punya program ini, dan mungkin saya membuka beberapa soalan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk mendengar apakah nak saya soalan. Silakan saya soalan.
Tak ada soalan? Assalamualaikum Tuan Haji. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Saya nak tanya macam mana nak set cut loss dengan TP? Okey, untuk TP dalam platform ya, dalam platform Inter-Pacific kita boleh gunakan order GTD ya. GTD untuk set TP, tetapi untuk stop loss dalam platform Inter-Pacific tak ada. Yang ada kalau macam contohnya macam tuan-tuan boleh berhubung dengan Puan Hani Raihan yang ada account ataupun yang ada satu advisor di RHB. RHB ada boleh guna, kita boleh set untuk stop loss. Tapi dekat Inter-Pacific tidak ada kan, tetapi tuan-tuan boleh buat alert ya. Buat alert maksudnya ada alert tak? Mana alert ni? Market depth tak ada pula alert kat sini lah. Saya tak jumpa alert ni kan, sebab biasa saya tak gunakan ini ya. Saya gunakan trading view untuk saya set alert dah. Set alert saya gunakan trading view. Okey, so jawapannya adalah saya tidak di ini tidak ada untuk ni, tapi untuk TP boleh ya. TP kita boleh gunakan, contohnya kita nak sell lah. TP boleh untuk sell, kita gunakan contohkan kita ambil lah Armada. Kita nak jual Armada. Kita nak jual harga berapa? TP ya. Harga sekarang ini katakan harga sekarang ini 26 sen. Jadi saya nak jual harga 30 sen. Jadi kita set di sini 30 sen. 30 sen dan kemudian kita set dekat GTD. Dia instead of day order kita set lah untuk berapa minggu. Okey, contohnya seminggu. Kan, kita set kat seminggu GTD dan kita tag lah sampai kata mungkin 17 hari bulan. Dan berapa kuantiti yang kita letaklah mungkin yang berapa banyak tuan nak jual. Dan jadi ini jangan usik apa-apa dan terus jual, terus sell lah. Bermakna order itu akan masuk setiap hari sampai ke target tersebut, ianya akan done lah. So that is how for you to set the TP dekat di dalam platform ini ya. Kan? Dan biasanya equity, kalau orang yang bertanya tu mungkin biasa main dengan forex ya. Di equity tak sama ya. Biasanya kita tak set TP. We don't set TP and we don't set stop loss. Kenapa? Kerana pergerakan di sini adalah a bit slow lah. Unless you are a short term trader, yes, and then you need to set the TP dan juga set a stop loss. But usually a long term trader, we don't set the TP, we don't set stop loss. Kenapa? Kerana kita bukannya short term ya, kita beli long term dan pergerakan harga ni dia saham ni dia bukannya naik very volatile lah. Dia akan naik dan dia akan turun dan slowly lah, tak adalah laju sangat ya. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu mana yang better kita beli warrant ke ataupun yang direct stock? Okey, yang terbaik adalah tuan-tuan beli stok, bukan beli warrant ya. Yang terbaik adalah beli stok, bukan beli warrant. Kenapa? Kerana warrant yang belakang tu ada W tu Okey, baik, saya tunjukkan ya. Okey, yang paling baik adalah kita beli stok. Tetapi kalau kata kita nak beli warrant pun boleh. Cumanya warrant ini dia ada expiry date dan kebanyakan warrant adalah lebih mahal. Lebih mahal maksudnya harga dia adalah warrant ini kebanyakannya listing adalah dia premium. Contoh apa warrant ini stock warrant, ada tak warrant. Okey, main bond. Tak keluar pula warrant ni. Okey, contohnya macam ni. Kan, RGT warrant B ya. Ini adalah warrant lah. Kan kita boleh tengok dia punya stock info, apa benda punya stock info about this warrant. Ini adalah warrant dah. RGT warrant B, there's industrial dan sebagainya. Tapi di sini tak banyak ya, tak banyak dia punya information mengenai tuan-tuan kena pergi ke website Bursa Marketplace dan ada di situ dia punya warrant ya. Contohnya pergi Bursa Marketplace. Yang di sini banyak informasi yang boleh dicari dan bukan ini, not this one, Bursa Marketplace. Kita cari screener. Okey, contoh screener stock warrant warrant. Okey, kita cari warrant.
Jadi satu warren, ambillah satu warren, apa-apa warren pun boleh lah. Kita cari satu warren. Ini C. Oh, bukan. Call warren. RGT. Oh, tak ada pula. Apa counter ada warren ni? Sekejap. Hibiscus warren. Kenapa tak keluar? Oh. Okay, sorry. Salah tekan. Okay, salah tekan. Okay, hibiscus warren. Alamak, ini semua yang keluar semua warren ni. Tak keluar pula warren ni. Tak apalah. Walaupun begitu pun, pada bagaimanapun, warren dia sama saja. Cuma bezanya adalah dari segi dia punya expiry dan sebagainya ya. Contohnya kita tengokkan tutup ini ya. Dia punya feature sama. Kan? Feature dia bukan sama. Kita tengok di sini, kita tekan di sini, okey. Sebab apa yang saya tunjukkan di sini dah saya nak tunjukkan bahawa ianya ada maturity ya. Issued maturity. Ini ada maturity di sini. Maturity kat sini. Last maturity maknanya dia ada expiry. Ada sampai tarikh tertentu ianya akan hilang ya. Akan hilang. Semalam ada orang call semalam, ada orang dia kata mana share saya ni dah hilang, nak jual tak boleh jual. Sebab apa? Share tu dah expired ya. Dah expired dan ini adalah exercise price. Berapa harga? Ini adalah ratio. Ratio 1.5 ni maksudnya setiap 1.5 warren bayar 85 sen baru dapat saham dia punya mak dia ataupun harga hibiscus ya. Saya ulang lagi sekali. 1.5 warren campur 85 sen boleh ditukar kepada hibiscus warren ya. Hibiscus. Itu yang dan dia ada expiry date. Walaupun ini adalah C tapi dalam W pun lebih kurang sama. Cuma C ni dia tidak ada conversion. Cuma most of it will be a cash settlement ya. Okey. Jadi kenapa kita nak beli warren? Sebab dia adalah kerana harga warren lebih rendah ya. Contohnya katakan hibiscus ya. Ini hibiscus ya, contoh. Okey. Hibiscus harga dia sekarang ini adalah 68 sen setengah. Kan? Tetapi warren dia hanya 21 sen. Jadi kalau kata contohnya kita rasa okeylah mungkin hibiscus ini minggu depan dia akan naik. Minggu depan atau lagi bulan depan dia akan naik. Dia akan naik harga mungkin hibiscus akan pergi ke RM1. Tetapi saya nak beli modal agak limited ya. Kalau saya ada modal ada RM1,000 modal, bermakna saya hanya boleh beli sedikit sajalah. Bermakna hanya mungkin dapat 600 lebih sahaja ya. Berbandingkan dengan kalau saya beli hibiscus warren. Jadi hibiscus warren saya beli banyak sikit. Dia banyak saya beli warren. Itu sebab orang beli hibiscus. Itu maksudnya itu sebab orang beli warren. Tetapi ingin saya ingatkan lagi iaitu bahawa hibiscus warren ini semua ada kita panggil ada expiry ya, ada expiry dan sebagainya kan. Dan jangan sentuh kita dah tahu apa tuan buat iaitu yang ada C dan sebagainya ini ya. Semua ini adalah berbahaya ya kerana dia very short period dan sebagainya. Okey, kita dah sampai penghujung. Ada soalan lain sebelum saya tutup? Ada soalan lain? Tak apalah kalau semua dah faham, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada apa-apa, ada persoalan sebagainya, boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan cuba jawablah. Dan juga kalau bila ada masa dia akan datang, mungkin kita akan bertemu lagi di dalam sesi Zoom ya. Dan biasanya saya akan buat market report ataupun market outlook pada setiap hari Ahad, pada malam Ahad dan malam pukul 10 malam. Saya akan buat report mengenai pasaran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan bolehlah log in untuk dalam Zoom punya meeting untuk tuan-tuan mendengar apakah
look out untuk next atau market outlook untuk minggu hadapan dan sebagainya. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan dan tahniah kerana menceburkan diri di dalam pasaran saham yang mana tengah buat duit. Cumanya saya ingin peringatkan tuan-tuan dan puan-puan, saham sekarang ini, pasaran saham sekarang ini adalah sangat volatile. Pada sekarang ini sangat volatile. Dia sangat berbeza daripada biasa, yang mana tuan-tuan kena berhati-hati dan juga beli saham-saham yang tengah naik. Dia akan terus naik. Dan apabila untung, saja jual. Jual. Jangan simpan lama-lama. Beli dan jual, beli dan jual, beli dan jual. Jadi itu adalah strategi yang terbaik untuk kita di dalam pasaran seperti ini. Jadi contohnya macam Care Plus contohnya kan. Care Plus daripada harga 15 sen naik sampai ke hampir-hampir RM1.90. Kan? Jadi kalau tuan-tuan pegang, kalau tak jual lagi dah turun dah RM1.25 sen. Jadi kalau tuan dah jual, then boleh beli lagi dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa lagi insya-Allah di masa yang lain. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji.